Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke ASR TV. Update terkini mengenai pasukan kesayangan kita, itu pasukan Sabah FC. So untuk video kali ini ada beberapa update yang atau sharing yang aku kongsikan kepada kamu untuk kita melihat hint-hint untuk Sabah FC bagi saingan mereka yang akan datang. Dan yang paling syok ini adalah back on training telah dilakukan oleh skuad Sabah FC kita, walaupun bukan semua, tapi syok lah tengok diorang back on training sekarang, di mana kita sudah merasakan macam kehangatan saingan Liga Super bagi musim 2023 ni akan terasa sudah. So apa yang aku kongsikan dengan video kamu ni sekali lagi adalah back on training. Lepas tu aksi trio kita di Piala AFF, JC kita yang akan datang, dan juga status Alto Linus guys. Ini pun menjadi tanda tanya orang ni. Ada yang kecewa kenapa kontrak dia tidak disambung. Rupanya Sabah FC ada perancangan untuk Alto Linus ni. So jom kita teruskan perkongsian aku untuk video kita pada kali ini. So, perkongsian pertama adalah mengenai aksi trio kita di perlawanan AFF sewaktu video ini direkam, iaitu semalam sewaktu Malaysia menentang Singapura. Kita menang pada perlawanan itu sebanyak 4-1 guys. Tapi yang paling menarik bagi aku selain daripada kemenangan Harimau Malaya sendiri adalah trio kita telah mempamerkan satu aksi yang cukup bagus dan cukup konsisten. Tapi dia lebih kepada dua orang ni lah, tu Darren Lock dan juga Stu. Kalau si Dom tu dia lebih kepada pertahanan. Kita tahu je macam mana persembahan Harimau Malaya pada perlawanan tersebut. Defensively kita memang bagus, agak kurang serangan dilakukan oleh Singapura, dan Harimau Malaya lebih banyak merancangkan dan peluang untuk perlawanan tersebut, di mana gol yang telah dilakukan, gol pembukaan bagi perlawanan tersebut, aku tengok perlawanan tu macam susahnya untuk Malaysia mau kasih gol ni. Tapi Darren Lock guys, signing terbaru kita, target OKS telah berjaya membuka jaringan pada minit ke-35 dan diikuti oleh Stu pada minit ke-50 dan juga minit ke-54, dan seterusnya. Seal gol yang mengesahkan lagi kemenangan Malaysia adalah sewaktu Sergio Aguero menjaringkan gol pada minit ke-88. So macam kalau kita tengok di sini, aku rasa OKS adalah individu yang memang cukup gembira lah dengan apa yang ditampilkan oleh anak buah beliau. Darren Lock adalah merupakan signing terbaru. Stu adalah merupakan permanent player finally setelah di-loan daripada JDT. Pada mulanya aku sangsi juga dengan persembahan Stu ni. Bagi aku macam kurang bagus lah mainan dia. Tapi towards the end of saingan Liga Super tahun lepas, aku nampak sudah potensi untuk Stu ni. Dan sekali lagi sewaktu beberapa perlawanan untuk AFF dan especially perlawanan malam ni, aku nampak sudahlah Stu ni siapa sebenarnya, macam mana cara permainan dia. So aku gembira new signing oleh OKS, target OKS dan juga Sabah FC ni telah membuahkan hasil yang awal lah. Membuah hasil yang awal. Kita nampak sudah macam di mana potensi kehebatan klub kita untuk saingan Liga Super bagi tahun 2023 ni. Tidak ketinggalan juga previous clubs tu pun claim jugalah kejayaan tu. Tapi tak apalah, dia orang pun bagi aku layak juga. Kita fair lah, kita fair. Jangan gaduh-gaduh, kita fair. Aku rasa klub previous tu pun layak juga menerima kredit, kerana mereka adalah individu yang apa orang cakap tu, yang paling awal melihat bakat tu tapi tidak berapa diguna pakai, dan telah diambil oleh OKS. OKS berjaya meng-unlock, meng-up level Stu, sehingga kita nampak macam mana permainan Stu hingga setakat ini. Dan bagi aku, walaupun aku cakap OKS adalah orang yang gembira, tapi OKS adalah individu yang pening juga nanti ni, pasal sekiranya depth squad kita bagus, layak untuk membuat rotation yang cukup bagus. Tapi kalau semua perform, siapa dia mau kasih masuk nanti? So ada pro and kontra aja. Kalau semua perform, alhamdulillah, siapa yang masuk nanti akan tetap memaintainkan cara permainan kita. Tapi of course kalau semua bagus, dia orang pun mau minit permainan juga. Itu. Tapi apapun hasil daripada perlawanan AFF ni, kita telah menampak impact sebenar skuad Sabah FC kita bagi persaingan Liga akan datang, dan juga perancangan OKS nampaknya memang menjadi guys. Dan seterusnya pula, ini kalau aku nak silap 2 hari lepas diorang sudah start memulakan training diorang di padang latihan lah, bersebelahan dengan Stadium Likasia. Ini adalah milik Safa kalau aku nak silap, dan padang ni pun macam sudah berapa kali di-upgrade.
So far yang aku tahu, padang yang diorang training ni lebih baik daripada padang Stadium Likas. Itu yang aku tahu lah. Tapi at least kita nampak di sini bagaimana OKS dan juga manajemen Sabah FC telah mula mengambil small details yang perlu dibaik pulih untuk fasiliti Sabah FC bagi mengimprove lagi apa-apa yang perlu diimprove lah, dan untuk meneruskan lagi saingan liga-liga yang akan datang bagi SFC. So tahniah untuk apa yang telah dilakukan setakat ini. Aku harap banyak lagi perubahan yang bakal dilakukan untuk mengimprove facilities, dan banyak juga bercerita mengenai untuk mendapatkan stadium baru. Tapi itu aku rasa dalam masa yang agak lama lagi lah sekiranya kita betul-betul mendapatkan stadium baru. Dan muka-muka yang aku nampak berada latihan ni adalah seperti Daniel, Dinesh aku nak pasti kalau ada, tapi apa aku nampak Daniel, Kuma, Jafri dan juga Irfan. So kamu boleh tengok short video tu di Sabah FC punya official Facebook page. Di situ kamu nampaklah apa yang berlaku di sepanjang training tu. Ada juga beberapa interview telah dilakukan oleh player-player daripada penemu bual kepada player baru Sabah FC. Kebanyakan memang nampak gembira lah, memang dapat happy lah kerana dapat finally dapat turun training pada perlawanan tu, pada training tersebut. Dan satu lagi, ini pun antara benda yang aku pernah kongsikan juga, di mana ada yang bertanya macam mana baju Sabah FC, cantik ke tidak. So untuk tu kita belum tahu lagi, tapi apa yang pasti Lotto masih lagi menjadi sponsor kita untuk baju rasmi Sabah FC bagi saingan akan datang. Kalau kita tengok situ beberapa gambar latihan di sana, gambar Lotto masih lagi digunakan pakai. So maksudnya memang untuk main JC kita, home, away ataupun third kit, sudah semestinya akan disponsor oleh Lotto jugalah. So good to know that lah. Walaupun aku mengharapkan mungkin kita akan beralih kepada jenama yang lebih besar ataupun Nike ataupun Adidas, tapi sekiranya mungkin kalau kita dapat kontrak untuk JC brand yang jenama besar, aku rasa harga pun pasti akan menjadi berbeza lah, akan jadi naik. Tapi aku happy dengan Lotto sekarang. So far daripada baju season lepas pun cukup bagus juga, kualiti motif ditampilkan juga cukup bagus. Kalau kita nampak situ again, ada juga motif yang ditampilkan pada training jersey ni. So kemungkinan besar ada memberi sedikit hint untuk apa yang akan kita dapat bagi jersey yang akan datang. Dan seterusnya guys, perkongsian terakhir. Rumours mengenai Alto Linus, ramai yang tidak puas hati, ramai yang kecewa. Adakah beliau tidak akan disambung kontrak? Adakah beliau mau retire? Adakah beliau akan dilamar oleh klub lain? Tapi akhirnya persoalan itu telah terjawab. Ini adalah satu rumours yang telah dikeluarkan oleh Melayan Tiger Fans, di mana kemungkinan besar Alto Linus akan diserap ke dalam pasukan coach untuk Sabah FC, di mana akan menjadi assistant coach nombor 2 untuk Sabah FC. Dan benda ni telah dikonfirmkan sendiri oleh bos baru kita. Again, kamu boleh cek post terbaru, video klip terbaru yang dikongsikan oleh Sabah FC di Facebook page official diorang, di mana bos kita sendiri ada menyatakan yang Alto Linus tidak akan ke mana-mana. So good news, alhamdulillah. Satu pemain yang cukup berpengalaman, dan aku rasa sia-sia sekiranya bakat beliau menjadi milik orang lain. Tapi apa yang kita hasil daripada perkongsian yang kita dapat di sini, Alto Linus akan menjadi salah satu coaching staff kita. So alhamdulillah, diharap dapat menabur bakti untuk pemain-pemain junior dan juga berkongsi dengan pemain-pemain senior kita tentang ilmu dan juga apa-apalah yang ada di dada beliau untuk mengimprovekan lagi skuad Sabah FC kita yang akan datang. So alhamdulillah, ini adalah walaupun nampak tiada perbezaan sebenarnya, tapi it's a very good news. Aku berpuas hati dengan keputusan yang telah dilakukan oleh SFC untuk menyerapkan Alto di dalam coaching staff kita lah. So lah. Itu dah guys perkongsian aku untuk update terkini. So alhamdulillah, satu persembahan yang bagus daripada trio kita di AFF diharap dapat diteruskan lagi untuk persaingan yang akan datang, kerana itulah kita marah ke pusingan seterusnya. Amat penting juga pusingan ni, kita akan melawan Thailand bukan calang-calang kita punya lawan ni. So most of the player untuk Sabah FC telah back on training, tapi kita tidak nampak kelibat pemain-pemain yang telah dipilih untuk bersama Harimau Malaya. So aku tak sabar juga melihat mereka ni berlatih kembali bersama tim SFC. Dan again tahniah untuk Alto Linus kerana telah dilantik untuk menjadi coaching staff untuk pasukan Sabah FC bagi saingan Liga Super yang akan datang. So guys, sehingga kita berjumpa lagi di video akan datang. Kamu komenlah saja apa-apa di bawah tu. Aku tahu share aku ni tak berapa penting juga sebenarnya. Tapi kalau kamu rasa mau komen apa-apa, sila tekannya di ruang komentar di bawah. Sehingga berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.